Hmm, uh, hmm, Korang ada masalah macam gagap-gagap tak bila bercakap? So aku ada barang baik punya untuk bagi tahu kat korang supaya korang boleh hilangkan gagap korang tu dan sampaikan maklumat yang korang nak sampaikan ataupun buat video dengan penyampaian yang smooth gila ala-ala pembaca berita gitu kan. Kalau korang nak tahu, check it out. Hey guys, welcome back to my channel. Dan macam aku cakap tadi, pada korang yang rasa macam nak buat penyampaian tapi selalu ada masalah gagap-gagap, selalu ada masalah macam penyampaian tu tersekat-sekat kan, aku ada barang baik nak review untuk korang hari ini. Mana sekarang waktu-waktu pandemik ni kan banyak yang kena buat PDPR, pembelajaran dan pengajaran dari rumah kan. Cikgu mau kena sampaikan video daripada rumah, dan apa lagi, pelajar-pelajar kena buat presentation, semua kena buat video kan. Jadi untuk menyampaikan sesuatu maklumat yang korang nak sampaikan tu dengan cara yang begitu smooth, korang perlukan satu alat yang biasanya orang-orang yang profesional macam pembaca berita, even Perdana Menteri sekalipun pakai. Kalau korang biasa tengok kan, pembaca berita, kalau korang tengok macam wow, macam mana pembaca berita ni menyampaikan berita dalam keadaan yang smooth gila kan. Dia boleh hafal banyak maklumat dan sampaikan kepada penonton tanpa tersekat-sekat. Macam sekarang ni aku buat spontan ni, aku dah kan. Tapi kalau korang perasan, kalau macam pembaca berita, dia boleh sampaikan maklumat tanpa tersekat-tersekat. Itu ada rahsianya. Dia orang tak hafal pun. Kami, kalau macam aku sebagai pembaca berita pun, aku tak pernah hafal pun skrip. Kita orang tak pernah disuruh pun untuk hafal. Sebab apa yang kita orang buat hanya baca daripada skrin. Begitu juga dengan Perdana Menteri. Kalau korang pernah tengok Perdana Menteri, macam walaupun Perdana Menteri dah cukup berusia, tapi dia masih boleh menyampaikan ucapan dia tanpa melihat skrip. Ada rahsianya tu. Dia pakai benda yang kita akan review hari ni. Apa yang aku nak review hari ni adalah teleprompter. 12 o'clock midnight. Besar ni. So, aku beli ni kat Shopee dan kita akan review hari ni. Kita tengok apa tu teleprompter dan macam mana teleprompter ni boleh orang kata memperbaiki dan menambah baikkan gaya penyampaian korang waktu menyampaikan sesuatu video ataupun maklumat tu. Okay, yang ni aku beli dekat Shopee. So kalau korang yang berminat nak beli benda ni, korang boleh dapatkan di Shopee. Link dia aku akan letak dekat bahagian description. So alamak, sorry berhabuk sikit sebab dah lama gila barang ni sampai, tapi baru hari ni aku nak buat review. Okay, inilah barang dia. Namanya teleprompter. Teleprompter ni sesuai untuk siapa? Untuk orang yang macam tak kira lah student ke atau professional ke yang nak buat presentation, dan banyak benda yang korang kena ingat, kena hafal kan. Maklumat-maklumat yang korang kena hafal. Inilah dia, teleprompter. Macam mana nak gunakan ni? Nanti aku tunjukkan. So untuk korang-korang yang selalu kena hafal banyak sangat maklumat, macam student yang kena buat video presentation dekat rumah, yang nak kena hafal mungkin maklumat-maklumat sejarah ke, saintifik ke, yang banyak benda sampai korang rasa buat video, keep on buat gagap ataupun tersekat-sekat dan terpaksa edit, banyak buat post editing after that. Teleprompter ni dapat memudahkan korang sebab korang tak perlu nak hafal. Korang hanya perlu set saja pada device korang, peranti korang, dan korang baca melalui skrin. Macam mana cara teleprompter ni berfungsi? Okay, kita tengok sikit teleprompter ni. Okay, ada teleprompter. Ni buku manual dia. Dan okay, ini dia punya untuk ni
Okey, tak ada apa-apa sini. Okey. Ni apa pula? Oh, ni dia punya tripod dia. Dia punya stand tu. So kalau korang yang tak ada stand tu, kalau korang beli tu, tengok dalam description kalau dia kata ada sekali dengan stand. So yang ni bagus lah. So yang ni dia ada hujung skru dia, dan hujung skru ni akan dilekatkan dekat bahagian bawah ni. So korang akan lekatkan dia macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okay, ni apa benda ni? Ini adalah, aku rasa dia punya remote. Ya, yeah, betul. Ini adalah remote dia. So, 3 barang ni. Okay, remote. Sorry, remote. Aku pun dah tak tahu. Remote. Okay, sini. Dan teleprompter. Okay. Dan juga aku rasa ini pad untuk belakang dia. Ini kalau korang pakai kamera DSLR, macam kamera yang mirrorless ke apa ke, digital camera ke, korang kena, yang ada lens tu korang akan pakai letak kat sini. So dia akan shoot daripada lubang ni. Okay. Tapi kalau korang nak pakai smartphone pun boleh, sebab dia dah sekali dengan smartphone dia dekat sini. Smartphone holder. Berbelit-belit lidah aku. Ni smartphone holder. So korang boleh setkan smartphone korang kat sini, dan lens korang akan diletakkan dekat sini lah, supaya dia dapat buat shooting. Okay, so macam mana cara nak guna? First, kena tengok dulu dia punya remote ni ada bateri ke tak. Okay, thank God, seller bagi bateri siap-siap. Dan okay, kita tengok sikit je macam mana cara nak ni. Okay, kena download dia punya apps. First and foremost, kita try dulu. Tengok kejap ya. 2,000 years later. Okay, after I dah go through all the instruction ni semua, tak recommend untuk korang untuk download the app. No, because the app ni daripada China, so mungkin ada security punya reason lah. Sebab kalau korang pakai Android apa semua, takut virus ke ataupun hack daripada belah-belah China sana kan. So kalau nak paling senang, korang download daripada aplikasi daripada App Store Google korang. Okay, korang boleh cari teleprompter, ada banyak sangat teleprompter app dekat situ. Teleprompter ni, bagi korang yang tak biasa, dia sebenarnya adalah satu alat yang ada cermin di atas dia, dan di cermin ni adalah cermin dua hala atau two-way mirror, di mana kalau korang letakkan kamera dekat sini, di bahagian sini dia akan, dalam ni akan jadi gelap sebab dah tertutup dah bahagian ni. Jadi apa yang terjadi, kamera korang akan nampak terus ke depan sebab cermin ni sebenarnya slanting, dia 45 darjah. Taklah sebenarnya 45 darjah, dia dalam lebih kurang berapa darjah. Tak apalah, nanti aku ambil dia punya pengukur, aku ukur berapa darjah. Okey, dia slanting, dia tak menegak lah. Okey, so bila dia slanting tu, apa yang terjadi, bila korang ada satu lagi device yang korang gunakan sebagai teleprompter tu, korang letak di bawah ni, dia akan keluarkan perkataan tu dekat sini. Jadi korang akan nampak perkataan yang timbul dekat sini. Nampak tak? Okey. So okey, benda pertama, dan korang akan bacalah skrip daripada cermin ni. Dan korang tak perlu risau yang perkataan-perkataan yang korang baca tu akan terkeluar dalam skrin korang ke apa ke. Tak. Sebab cermin tu dalam keadaan sisi yang berbeza tau. Jadi dia akan capture daripada belakang tu, dia terus ke depan. Tapi yang skrip korang ni daripada bawah ni yang korang tengok
dia pantulkan ke mata korang dan korang akan baca. Itu sebenarnya cara fizik dia lah sebenarnya di sebalik teleprompter ni. A simple device tapi sangat genius. Kalau korang tengok berita ke tengok apa semua, memang korang tahulah teleprompter tu sebenarnya satu set tu saja dah mencecah berpuluh ribu jugalah. Jadi ini agak memudahkan korang kepada korang yang nak buat presentation ke apa. Apa yang korang perlu ada ya teleprompter ni, remote. Kalau korang pakai DSLR kena ada DSLR punya cover ni sebab dia bulat. Kalau smartphone tu dia panjang macam ni. Okay, so korang kena ada dua phone. Kalau korang pakai smartphone lah. Kalau korang pakai DSLR lah, lagi satu ni. Okay, so dua phone, satu untuk record, satu untuk jadi teleprompter. Dan yang biasanya sebab aku pakai yang phone aku yang dah cikai-cikai ni, yang dah my second phone ni sebagai teleprompter. So apa yang korang perlu buat I recommend you guys untuk download apps dekat Play Store ni. Nama dia Simple Teleprompter. Macam korang boleh tengok dekat screen sekarang ni, ada ni Simple Teleprompter ni. Simple Teleprompter ni senang je. Korang dah download pada ni, dia akan cari dan akan gunakan text pad. So korang kena ada text pad punya ni lah. Korang letak text pad and then korang masukkan semua teks-teks yang korang nak gunakan sebagai skrip korang. Okay, so bila dah ni korang buka text pad and then after that buka the Simple Teleprompter, kemudian tekan save and start. So dia akan keluar hitam, skrin hitam macam ni bersama perkataan yang berwarna putih. So apa yang korang perlu buat, hanya letakkan korang punya skrin korang punya device yang kedua ni ke bawah. Okay, dan korang punya telefon ni telefon ni untuk align dia, please make sure kalau macam Samsung Galaxy Note ni, kalau kita buat recording ke apa ke, kameranya adalah yang lensa kedua. Okay, korang masukkan dekat, jatuh kau, korang melatah dah. Okay, korang masukkan dekat situ, kemudian adjustkanlah dia supaya dia boleh nampak. Okay, nampak tu dah ada lubang dia. Korang adjust dan adjust. Okay, korang dah nampak dah. Make sure tak ada hitam-hitam semua. Okay, still ada hitam. Tolak ke tepi. Okay, dan korang adjust ke atas ke bawah. Lemak. Okay, make sure tak ada hitam-hitam tu lah. Hitam-hitam tu lah yang korang punya, yang blocking korang punya ni. Okay, bila dah clear dah, tak ada hitam-hitam, then korang bolehlah start recording. Okay, so teleprompter ni apa yang telah terjadi kepada telefonku ini. Okay, bila korang dah buka teleprompter ni, korang tekan save and start ni, jadi korang boleh nampak perkataan ni keluar kat sini. Nampak tak? Yang untuk kamera pula, recording pula, kalau korang boleh tengok dekat bahagian tengah-tengah tu, korang boleh nampak tak ada lensa dia, lens dia. Cameraman nampak ke? Nampak ke? Okay, dekat tengah-tengah yang lens tu yang akan record dia. Dan korang akan baca skrip daripada sini. Jadi itu gunanya korang ada korang punya remote ni. So remote ni bila korang tekan start, okay, dia akan start scrolling lah. Okay,
dia akan start scrolling. Bila start scrolling tu, korang bacalah daripada situ. Boleh nampak jelas tak kataan tu? Korang boleh adjust lah sebenarnya, nak besar ke, nak kecil ke, dia punya size perkataan tu. Jadi sebenarnya teleprompter ni sangat memudahkan korang kalau korang nak buat apa orang kata presentation ke, nak buat video product review ke. Banyak benda sebenarnya, banyak fungsi sebenarnya kalau korang pakai teleprompter ni. Jadi tak membazir pun kalau korang gunakan teleprompter ni. Jadi kalau korang rasa macam benda ni best gila, kalau korang selalu buat content, macam aku content creator ke apa, aku buat banyak video untuk klien-klien aku. So teleprompter ni memang sangat-sangat membantu, especially kalau klien suruh buat video yang mana skrip dia memang terlekat. Maknanya korang kena ikut skrip tu dengan penuh teliti. Maknanya tak boleh tukar sebarang perkataan, tak boleh buat spontan macam yang aku buat sekarang ni, spontan. Jadi korang kena ikut skrip 100%. Jadi teleprompter ni lah yang akan membantu, sebab korang tak perlu menghafal apa-apa pun daripada skrip tersebut. Korang hanya perlu baca sahaja dan korang kontrol melalui controller ni. Dan controller ni korang letak kat tangan ni, korang tak nampak pun bila korang bercakap tu. Cakap lah macam ni, gaya-gaya korang kan, sampai-sampai tu tekan. Bila dia scroll tu, dia sebenarnya auto play. So dia tak macam baca berita. Kalau baca berita tu korang scroll gerak atas bawah ni, dia akan scroll lah. Tapi sebabkan apps tu aku tak tahu macam mana dia guna tu, dia tak ada scroll function. So korang kena, bila dia scroll, auto scroll tu, bila terlampau laju sangat, korang tekan je pause tu, dia akan pause. So korang baca, bila korang dah get back to kelajuan dia, barulah korang tekan balik dan dia akan start balik. Simple kan? Jadi kalau korang rasa produk ni best gila, jangan lupa beli, dapatkan dekat Shopee. Link dia aku letak dekat bahagian description. Okay, so kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut ke apa ke, bolehlah letak komen kat bawah ke apa semua. Kalau korang rasa produk ni best ke, macam mana nak dapat ke, ataupun apa benda yang kalau korang pernah gunakan teleprompter ni, ataupun ada masalah yang rasa macam menyusahkan lah pakai teleprompter ni. Sebenarnya aku lebih suka cakap spontan. Dan tinggalkan komen kat bawah supaya kita dapat tahu korang ni jenis yang suka guna teleprompter ataupun suka buat spontan. Sebab ada orang tak suka guna teleprompter, ada orang lebih suka buat spontan, gaya bersahaja katanya kan. Tapi macam aku, kalau aku buat video-video yang corporate ke, ataupun video-video yang klien perlukan skrip dia memang 100% sama, nak tak nak memang kena guna teleprompter. Okay, itu saja untuk kali ni. See you guys, thanks for watching. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, okay? Jika anda rasa video ini best, jangan lupa like, subscribe dan share. Thanks for watching guys.